Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar saudara? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Moga sihat saudara. Waalaikumsalam saudara Mustafa. Setan kuning orang kedua muncul. Salam, SLM, salam ya. Begitu juga ada saudara Husin B, saudara saudara Kamsul Abdul Karim, bukan Kamarul, Kamsul. Waalaikumsalam. Saudara SG Tan, saudara Syuhami Osman, saudara Syukur Jamil, saudara Cik Mustafa, Cik Soh. Apa khabar? Cik Mustafa ni rasanya mesti orang Kelantan tak? Saudara Muhammad Zaimi, saudara Haji Azhar Abdul Manaf. Waalaikumsalam. Ni Pah Merah, apa khabar Pah? Moga sihat. Tengok tadi hebat. Pah ni cawangan mana Pah? Bahagian mana? Sebab Pah kirim tadi tu bahagian tentang bahagian Bangi. InsyaAllah saya akan ulas tentang bahagian Bangi yang bersidang hari ni. Begitu juga Paipon. Paipon ni kalau dia hadir mesti ada sesuatu yang kontroversi. Pasti ada kontroversi. Paipon. Begitu juga saudara Mokhtar Umar, saudara Puan Hamidah Kamat. Waalaikumsalam. Ganda Puyuh pula berganda ni pula ni. Waalaikumsalam. Isni Ahmad, Acik Warisan dari Tanjung Karang, Acik ya. Saudara Acik Warisan, selamat malam untuk semua sekali. Saudara Kamal Abwang. Begitu juga dengan Hashim Atan, Arifin Abdul Halim. Waalaikumsalam. Puan Rohaiti Zainun, moga sihat. Dari Terengganu, Puan Rohaiti. Ganu hadir. Di Terengganu hujan tak? Saudara Zaini Zakaria, saudara Mat Spana Jaya. Assalamualaikum, salam pencerahan. Nurliza, waalaikumsalam. Mizan Malisa, Fazil Yub, waalaikumsalam. Yusuf Awang. Hadir daripada Tanah Merah Kelantan. Moga-moga tak hujan, tak ada boh, tak banjir dah. Saudara Nur Zaini, Mat Tahir, saudara Puan Nur Maria, Amir Khalid. Amir Khalid daripada Perak Manayub. Cuba cerita teman sikit. Puan Zubaidah daripada Taiping, Musya SP, Muhammad Zaimi, Azizul daripada Bangsa, bin Haji Arsyad Sabiran. Bin Haji Arsyad Sabiran ni rasanya orang Sarawak lah kot ya. Radin Razak, Muhammad Azmi, Muhammad Ali, Kelantan, apa khabar Kota Baru? Mudah-mudahan sihat belaka. Dan teman-teman yang tak sempat saya santun ni malam ni satu persatu, saya mohon maaf, insya-Allah usai pencerahan ini akan saya santuni. Jika ada saudara nak bertanya dan mungkin salam dan sebagainya, insya-Allah saya akan santuni saudara ya. Baik. Hari ini hari Ahad 12 Disember 2021 berarti sudah 633 hari negara kita ini dijengah oleh virus corona dan nampak gayanya hari ini ada sedikit kelegaan apabila saudara Rio daripada Universiti Malaya melaporkan kepada saya hari ini jumlah mereka yang dijangkiti virus corona ada kekurangan, iaitu semalam 4,626, hari ini susut kepada 3,490, menjadikan jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti adalah 2,691,639 orang. Selama 633 hari ini dah 26 juta, hampir 27 juta. Dan semalam kematianlah 31 orang. Untuk rekod, sebab saya juga menerima kiriman, perlu saya beritahu, semalam di Perlis 39 jangkitan, di Kedah ada 308, di Pulau Pinang 345, di Perak ada 207, tapi Selangor masih lagi tinggi pada angka 1,227. Di wilayah Persekutuan 349, Putrajaya 29, Negeri Sembilan 161, Melaka 202, di Johor masih berlegar pada angka 480. Di Pahang 326, agak merungsingkan kita. Pahang, warga Pahang hati-hati. Di Terengganu susut kepada 180. Di Kelantan susut tidaklah 7,800. Hari ini semalam 386. Begitu juga di Sabah 287, Labuan 26 dan paling menggembirakan kita mungkin sempena pilihan raya di Sarawak. Sarawak semalam merekodkan jangkitan cuma 740 orang. 74 saja, tak ada ratusan. Moga jumlah ini dapat terus dikurangkan dan bertahan, jangan ada mencecah angka ratusan ya saudara. Jadi jumlah keseluruhan dari laporan Rio pada hari ini saudara
mereka yang dijangkiti virus corona hari ini 12 Disember 3,450 menjadikan untuk bulan ini selama 12 hari jangkitannya adalah 58,857 orang. Itulah laporan yang sempat saya laporkan kepada saudara berhubung dengan kedudukan virus corona di negara kita. Baik saudara, masuk sikit. Minta izin untuk e-commerce. Dalam e-commerce, Wan M. Bakri bersama sejiwa, Radiah Zainon, Samad Sopian, saya Syahrudin, Chandra Ramadan. Untuk e-commerce, jangan lupa jika saudara mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Kalau berhubung dengan dia, jangan lupa dia punya haruman setangi bakur. Ada macam-macam haruman. Saya suka harumannya itu sebab menjadikan rumah kita, bilik kita, aromanya mewangi. Dan ingat saudara, rumah ataupun bilik yang wangi itu adalah kesukaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Hubungi Azhar sebab dia pun ada juga produknya minyak-minyak wangian. Wangian ini datang dari Timur Tengah saudara. Bau-bau aromanya adalah seperti kita berada di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah. Masih lagi dia membuka buy one free. Beli satu dapat satu percuma. Ini untuk pasangan. Adil lah ya, bila kita beli satu kita dapat satu lagi. Kalau boleh jangan minta brand yang sama. Minta brand yang lain ataupun minyak wangi yang lain untuk pasangan anda. Kesukaan saya adalah Amir Al-Khut. Itu memang sedap saya pakai. Setiap hari saya menggunakannya, aromanya itu menyegarkan kita. Itu Amir Al-Khut. Kalau cari dekat di KLCC 4,500 saudara. Dengan Al-Azhar murah. Memang murah saya katakan. Tapi saya tak boleh ceritakan berapa harganya sebab itu perjanjian saya dengan Facebook. Saya tak boleh mewar-warkan harga kerana itu masuk dalam iklan. Juga anda boleh menghubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Untuk mewar-warkan produk saya, hubungi Siti Farehah 017-711-4300. Cuma Nenek Manis Siti Farehah terhenti seketika sebab dia kena merawat anaknya yang tercabut gigi semalam. Dan beliau masih lagi tak berapa sihat. Tapi untuk mereka yang tinggal di Lembah Kelang, untuk mendapat bekalan buah-buahan segar, boleh hubungi Kizini Syauki di talian 012-357-5703. 012-357-5703. Buah-buahan segar, kiwi, cherry, anggur, buah lai, buah apple dan buah-buahan yang diimport dari luar negara. Ya, saudara, harganya lebih murah daripada harga di pasar ataupun di pasar raya serta terus dihantar ke rumah saudara. Sila saudara, setakat itu sahaja e-commerce hari ini. Baik saudara, kita masuk sedikit untuk tazkirah. Tazkirah kita hari ini adalah tentang hidup berkasih sayang kita dengan keluarga saudara. Saya teringat pesan almarhumah ibu saya waktu ketika kami kecil-kecil dahulu. Katanya jika mau hidup bersama cuma saat kita kecil saja. Bila dah besar nanti pasti akan berlaku perpisahan. Seorang ke timur, seorang ke utara, seorang ke barat, seorang ke selatan. Dan realiti itu sedang berlaku dalam hidup saya hari ini. Bonda dah tak ada, ayah anda dah tak ada. Ya saudara, dan keluarga saya, adik saya ada di utara, ada yang duduk di pantai timur, ada di selatan dan juga di kampung. Begitulah keadaan saudara. Ini adalah kebenaran apa yang dinyatakan oleh almarhumah ibu saya. Oleh itu kepada anda yang masih punya saudara dan masih berada dalam sebuah keluarga bahagia, maka rawatlah cinta kasih semahunya. Kerana semua itu tidak akan dapat anda alami lagi bila anda mencapai usia dewasa. Dan ia hanya sekadar hadir sebagai sebuah memori dalam momen indah untuk dikenang. Saudara, begitu juga dengan kehadiran kedua ibu dan bapa kita. Saya turut terkesima, saudara, dan mengalirkan air mata bila saya menonton dan melihat sebuah kiriman video bagaimana seorang ayah yang tua bila berkumpul dalam adik-beradik dan keluarga dia, ayah sebut masih lagi mau menyuapkan nasi pada anak-anaknya seorang sesuap. Dan anak-anaknya dia mencium tangannya dan menciumnya dengan lelehan air mata. Saya amat begitu terharu. Begitulah nilai kasih sayang seorang ayah pada anaknya. Dia tidak lupa bagaimana dia mencari rezeki
untuk membesarkan anak-anaknya yang sudah pun dewasa. Ya mungkin mereka sudah menjadi orang besar. Mungkin mereka sudah bergelar orang ternama. Tetapi nilai kasih sayang seorang ayah tetap unggul. Tetapi malangnya saat itu saya tidak nampak gambar ibunya. Artinya ibunya mungkin ibu mereka sudah tiada lagi. Begitu juga ada satu kiriman lagi seorang ibu tanpa ayah masih lagi mengambil pinggan, menggaulkan nasi dan menyuap satu persatu kepada sekitar dalam 7 orang anaknya. Nah, dengan begitu penuh lembut kasih sayang, dia menyuapkan nasi kepada anak-anaknya yang telah besar, yang punya anak, yang punya keluarga masing-masing. Saya yakin itu adalah saat pertemuan keluarga mereka. Dan itu memang mencuit perasaan kita. Bagaimana nilai kasih sayang. Sebab itu saya berkali-kali memesan pada anda semua, rawatlah cinta kasih saat ibu dan bapa kita masih ada. Bila tiada, jadilah seperti saya, tinggal sendirian, melihat bahagianya mereka yang masih punya ibu dan bapa. Anak-anak harus ingat, ibu adalah syurga di bawah telapak kakinya. Jangan sekali-kali menitiskan air mata ibu. Setitis air mata ibu, selautan kita akan merenangi air yang berbahang, yang panas di akhirat nanti. Rawatlah cinta kasih bersama keluarga. Hiduplah dalam sebuah keluarga yang bahagia. Jadi tazkirah saya malam ini menyantuni tentang kehidupan bahagia sebagai sebuah keluarga. Agar kita dapat meneguk kasih sayang yang pasti akan hilang satu ketika nanti. Bila anda membesar, sama ada anda jadi orang besar, sama ada jadi orang ternama, ingat saudara, bahawa tangan ibu itu pernah menyuapkan nasi ke mulut kita. Dan jangan lupa, dari tubuh ibu jugalah hadirnya titisan susu yang membesarkan kita. Kasihanilah, sayangilah, santunilah ibu. Syurga kita berada di telapak kakinya. Ya, saudara, baginda Rasulullah sentiasa berpesan agar kita sentiasa menyayangi, menghormati dan mengutamakan ibu kita daripada segala-galanya. Itulah tazkirah singkat saya menyantuni tentang kasih sayang kita dalam sebuah keluarga bahagia. Apa khabar Saudara Ajim, Saudara Ali Hamzah, Saudara Ajim, ini dalam media sosial Instagram. Begitu juga dengan Jasni Ramli, Saudara Muhammad Shah, Waalaikumsalam, Saudara Ismail Ibrahim, Saudara Puan Ramlah Hamid, Saudara Yusuf Makkum. Barang dah mahal dah tu, apa cerita sekarang? Inilah rintihan rakyat yang perlu saya nyatakan saban malam, saudara. Baik, kita masuk segmen Mutiara Kata, kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Saya walaupun cikgu ni, walaupun dah pencik, kita kena panggil dia cikgu juga. Mereka berjasa kepada kita. Menurut sahabat saya, Saudara Hibil Hasan, katanya kita membuatkan diri kita sendiri kelaparan di tengah kelimpahan akibat pemikiran kita sendiri yang lemah. Artinya, dalam sebuah negara yang makmur, kadang-kadang kita sendiri yang membuatkan diri kita kelaparan kerana tidak mahu mengambil kesempatan untuk berusaha dan sebagainya. Ini adalah kenyataan yang pernah dilontarkan oleh Sweet Marden. Kiriman Saudara Ibil, terima kasih agar dapat dijadikan pengajaran untuk saudara dalam segmen Mutiara Kata. Baik, saudara. Seperti biasa, kita bermula dengan salam impian moratorium dan pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000 secara tuntas. Dapat tak dapat soal lain. Suara tetap akan saya suarakan hasrat dan harapan anda semua. Kerana bagi saya seolah kadang-kadang terasa berhutang dengan setiap pelayar saya ini kalau saya tidak menyuarakan harapan mereka. Biarlah orang yang berada di anjung kuasa tak mau dengar, terpulanglah. Mereka punya kuasa, tapi satu ketika nanti barulah mereka tahu betapa peritnya kehidupan rakyat apabila mereka juga dalam suasana yang sama. Sebab hukum alam ni begitu saja. Mungkin hari ini mereka suka, mereka bahagia, mendapat pendapatan yang besar. Rakyat sedang merintih dan mereka buat tak tahu. Jangan tak apa saja, saya akan menyuarakan. Dan saya amat mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengotakan ungkapan kata-katanya dan janjinya untuk mengizinkan agar pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja ini dapat dilaksanakan. Dalam waktu yang sama, saudara, saya amat mengharapkan
agar pimpinan negara sentiasa berhemah dalam berbelanja wang negara. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Itu harapan kita dan kita mengharapkan supaya negara kita terus makmur di masa-masa mendatang. Jangan kita memberi kekecewaan, keperitan hidup kepada warga kita. Selamat panas, semoga ada sinar di hujung terowong. I sayang. I sayang ni saya dah tak sayang dah. Kadang-kadang bila bercakap itu, I jadi marah. Kadang-kadang I jadi geram. Malahan ada kalanya I dah meluat. Tapi harus kita minta juga, itu tuntutan kita, wang kita saudara. Baik saudara, perbincangan kita atau bicara saya malam ini berjudul Masihkah Ada Harapan? Masihkah ada harapan? Jadi sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir dari Perlis yang tidak jemu-jemu menghantar kiriman pantun untuk kita kongsi bersama. Secara kata Pak Nazir, memandu kenderaan lorong sehala ke masjid berjemaah setiap hari. Membaca Quran mendapat pahala, mengganggu jemaah rugilah diri. Jadi mereka yang mengganggu jemaah, yang tidak mahu mengizinkan apabila sepatutnya imam kata rapatkan saf bila kita nak solat berjemaah. Tapi sekarang ini seolah terganggu. Jadi rugilah mereka. Kita akur apa saja yang diminta, apa saja yang diarahkan. Jangan kita melawan, saudara. Sebab semua itu ada kebaikannya. Kita pun tak boleh nak kata tak boleh. Sebab adalah ini rahmat di sebalik itu, saudara. Sabar saya kata. Kemudian kata Pak Nazir lagi, pokok papaya batangnya patah, menimpa lada pokok bendi. Gagal jaya sesebuah pemerintah terletak pada kebijaksanaan pengundi. Gagal jayanya sesebuah pemerintahan itu, saudara, terletaknya pada kebijaksanaan pengundi. Kalau pengundi itu mengizinkan dirinya diperbodohkan oleh mereka yang menggamit ataupun yang menjual cerita dongeng, maka jadilah pemerintahan itu kabur dan kehidupan rakyat terus berada dalam kesukaran. Saudara Jamal, Puan Jamalilah Sabran bersabar dengan ujian Allah. InsyaAllah ada harapan. Sah Ibrahim, apa khabar saudara? Diksi hakim rakyat yang terbaik. Benar. Kita tuntut agar parlimen dibubarkan. Ya, diksi-diksi kita mahu supaya parlimen segera dibubarkan. Dan saya juga semalam tak dapat di pantun sebab dia sibuk menghadiri banyak ini sesi-sesi perbualan dengan pimpinan-pimpinan kaki tangan kerajaan berhubung dengan masalah anak muda. Ini pejuang muda daripada Perak Tengah, Salahuddin Malik. Dia tidak jemu-jemu meneruskan perjuangannya, membela anak muda dan juga memberi panduan dan menggalakkan anak muda supaya terlibat dalam sektor pertanian. Inilah satu harapan beliau akan lahir anak-anak muda negara kita ini yang menguasai sektor pertanian. Saudara, kata Pak Salahuddin Malik, pantunnya, nampaknya pantunnya kali ini keras sikit saya tengok. Tapi saya harus menyantuni. Itu adalah cita rasa hati seorang anak muda. Katanya, cantik bulan nampak cahaya, kekal malam sepanjang hayat. Syok sendiri KPI berjaya, KPI bukan ditetap rakyat. Jadi dia ragu dengan KPI-KPI yang dikatakan bahawa kementerian-kementerian semua mengatasi 90%. Dia menzahirkan. Jadi Yang Berhormat Perdana Menteri harus mendengar ini suara hati rakyat. Saudara, kita bukan menyanggah, tapi ini suara rakyat. Mereka pun kata betul ke, tak betul ke? Apa khabar Pak Rahman, Saudara Rosli Muhammad, Saudara Jahabar Ali, waalaikumsalam. Terima kasih. Teruskan perjuangan Parti Keramat, insya-Allah. Kata Saudara Nordin Malik lagi, makan jamu panjang usia, ramuan asli, petik sejambak. Pelik KPI keluarga Malaysia, semua baik, isunya berlambak. Jadi kata Saudara Nordin tadi, dia kata KPI keluarga Malaysia ni okey, tapi isunya berlambak-lambak. Jadi saya mengharapkan agar teman-teman yang berada di pejabat Perdana Menteri dapat mendengar. Ini suara hati rakyat, bukan suara hati saya. Saya cuma menyantuni saja.
Saudara Semahul Vivan, Najib ke cerita Dongeng Tu Datuk? Saya tak tahu cerita yang mana satu. Saudara. Baik. Usai pantun, kita masuk sedikit. Gedung Ilmu. Gedung Ilmu ini adalah culipan daripada kata-kata pemimpin terdahulu yang amat mengharapkan hadirnya pemimpin masa kini dan akan datang, iaitu pemimpin Melayu. Supaya mereka menjadi pemimpin yang benar-benar bermanfaat untuk bangsa kita. Dalam ungkapan buku Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, kiriman daripada Tan Sri Johan Jaafar kepada saya, ada mengungkipkan, ada mengharapkan hadirnya pemimpin yang arif, iaitu yang bijak. Kerana kalau pemimpin itu arif, maka bila menjadi pemimpin arif bijaksana, maka menjalankan tugas dengan sempurna. Hatinya bersih, tidak tercela, tahu menjaga tuah maruahnya. Jadi pemimpin yang bijaksana dia tahu nak jaga tuah ataupun maruahnya, tahu menjaga harga dirinya, tahu kepada patut layaknya, yang sepatutnya dan selayaknya dia tahu nak meletakkan tempatnya. Tahu merungkai simpul matinya jika ada masalah, maka dia tahu bagaimana nak merungkai simpul yang masalah yang dianggap macam tersimpul mati, dia tahu bagaimana merungkalnya dan tahu menimbang dengan adilnya. Ini paling penting. Pemimpin yang bijaksana dia tahu menimbang seadil-adilnya. Dijadikan pemimpin banyak tuahnya. Kalau pemimpin sebegini yang arif dan bijaksana, bila dijadikan pemimpin, maka banyaklah tuahnya. Dijadikan tua ataupun ketua, maka banyak faedahnya. Dijadikan induk, banyak barakahnya. Negeri terpelihara, rakyat dibelanya. Inilah impian dan culipan kata-kata pemimpin terdahulu. Dia kata bahawa pemimpin masa hari ini dan masa depan harus bijaksana dan jangan mengizinkan dirinya diperalatkan oleh orang lain. Kita sambung lagi malam besok culipan-culipan daripada buku kiriman Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada anda semua bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali, ya saudara, dan pihak saya juga tidak akan bertanggungjawab ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum membuat komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda. Itu pesan peguam saya untuk saya sampaikan kepada anda semua. Ya saudara, dalam keadaan begini, ingat, ini adalah pencerahan politik yang saya cuba memberi pencerahan mengikut sepengetahuan saya, tanpa ditaja oleh sesiapa, tanpa disuruh oleh sesiapa, tanpa didominasikan oleh sesiapa. Ia adalah berdasarkan kepada pengalaman, pengetahuan dan pembacaan saya. Ya saudara, dan prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan jika anda mau menyantuni, mau bercakap ataupun memberi pandangan, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis. Ingat saudara, kita warga cinta damai yang mencintai keharmonian sebuah negara yang rakyatnya begitu harmonis. Ingat saudara, kita berpaksikan kepada 5 rukun negara. Baik saudara? Baik. Saya hari ini, saya ada sedikit kelegaan, ada harapan. Tapi tak tahulah sejauh mana benda ini dapat terlaksana sepenuhnya. Kerana menurut laporan daripada Malaysia Gazette, dia melaporkan bahawa menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, harga barang yang meningkat kini dijangka. Dia dijangka, dia tak kata dia dipastikan. Dia kata dijangka kembali stabil pada awal tahun depan setelah lebih banyak negara mula membuka sektor ekonomi masing-masing. Itu kata Perdana Menteri kita. Harganya mungkin stabil. Dijangka lah. Dan kita mengharapkan apa yang dilafazkan, apa yang dilontarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri akan menjadi sebuah realiti. Kalau tidak, nanti kita terus hidup dalam kehidupan yang cukup menjeruk hati dan perasaan. Saudara, kerana tapi itulah tahun depan lah saudara, bukan sekarang.
Tak tahulah yang bawa Perdana Menteri. Katanya sekatan pergerakan turut dialami oleh negara luar yang mengeksport produk makanan kepada Malaysia. Sekaligus ia mengakibatkan penawaran berkurangan. Jadi puncanya katanya ada sekatan pergerakan yang kita alami. Bagi saya bukan sekatan, mungkin yang bawa Perdana Menteri tidak dimaklumkan bahawa apabila nilai mata wang kita semakin menurun, semakin menyusut. Jadi bukan sekatan, jadi mungkin mereka yang mahu menghantar makanan ataupun mengeksport barangan ke negara kita ini, mereka menanti kestabilan kita punya sistem moratorium atau kewangan kita. Jadi menurut Perdana Menteri, kita ternak ayam, tetapi makanan ayam datang dari luar negara. Begitu juga dengan baja dan racun yang diimport dari luar negara. Jadi bila barang sedikit, permintaan banyak, tentu saja akan menyebabkan harga naik. Itu alasan pernyataan daripada Yang Perdana Menteri. Bagaimanapun beliau percaya keadaan ini akan beransur pulih apabila sektor ekonomi masing-masing dibuka dan pengeluaran akan kembali normal. Dan kita jangka insya-Allah katanya pada awal tahun depan harga kembali stabil. Itu katanya apabila sewaktu berucap dalam program Khatan Perdana di Parlimen Bre kawasan dia lah. Dalam keadaan begitu, Yang Perdana Menteri berkata menyedari rakyat yang terkesan akibat kenaikan harga barang, kerajaan telah menganjurkan program jualan murah yang menawarkan harga barang yang rendah selain memberi peruntukan dan insentif kepada golongan terkesan. Terima kasih. Tak ada masalah pada kita, alhamdulillah. Tapi kita harap kalau nak buat semua seluruh negara lah. Bukan hanya di Kuala Lumpur. Bagaimana di Ipoh, bagaimana di Penang, bagaimana di Alor Setar, bagaimana di Johor Bahru dan seluruh negara nak buat betul-betul. Kadang-kadang setengah pihak ni dia buat waktu di mana ada Perdana Menteri, situ dia adakan. Jadi hanya untuk mewawarkan kepada media, itu tak sepatutnya ya. Kemudian saya melihatlah, ini sebab itu saya tulis itu janji Perdana Menteri. Beliau berjanji bahawa kerajaan di bawah pentadbirannya akan mengambil kira analisis sentimen rakyat yang telah dilaksanakan terhadap ahli jemaah menteri dan kementerian. Jadi dia kata dia akan menganalisa. Cuma yang rakyat zahirkan bila dia mengatakan bahawa 90% melepasi tahap KPI itu yang membuatkan rakyat terkejut. Jadi bagaimanapun menurut Yang Amat Perdana Menteri, setiap pandangan dan luahan rakyat perlu didengari dan diambil kira untuk menambah baik sistem penyampaian dan perkhidmatan kerajaan. Dia katanya umpama memerah kelapa lah, macam perah buah nyor. Santan diambil, ampas dibuang. Jadi inilah janji saya kepada keluarga Malaysia. Itu beliau berikrar dalam ucapannya pada majlis perasmian 100 hari aspirasi keluarga Malaysia di Kuala Lumpur pada hari Khamis lalu. Jadi beliau mengumumkan kerajaan juga akan merancangkan usaha mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan belia. Kerana kata Yang Amat Perdana Menteri, dia bawa insentif penawaran peluang pekerjaan dan penjanaan pendapatan kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT seramai 14,740 pelajar telah mendapat penempatan bekerja dan penjanaan pendapatan melalui program Get Hired KPT di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Ini daripada yang dipacu oleh Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, Datuk Noraini. Itu katanya. Jadi Perdana Menteri mengumumkan bahawa katanya hari ini sudah 24,300 peluang pekerjaan melibatkan 75 majikan ditawarkan melalui Karnibal Kerjaya di program aspirasi 100 hari keluarga Malaysia. Kita mengharapkan benda ini benar-benar terlaksana dan kita mahu apa yang dijanjikan oleh Menteri Kewangan di Parlimen bahawa pihak kerajaan akan menyediakan sekurang-kurangnya 500,000 peluang pekerjaan. Memang sekarang ni anak-anak muda memang tidak ada pekerjaan. Bukan anak muda saja, ketua keluarga. Kita rasa tenat apabila ini macam ni, Abdul Rahman Abdullah. Cili kilogram, satu kilogram RM20. Astaghfirullahalazim. Ini kiriman Abdul Rahman. Betul ke? Saya pun tak tahu. Cili pun terus meningkat naiknya. Sebab itu di Parlimen minggu lalu, Ketua Pembangkang dia mengatakan kita terkejut kalau harga cili bukan RM20, RM30 di Kuching, Sarawak. Saudara. Dan inilah keadaan negara kita ni, harga bagaikan tidak mampu dikawal keadaannya. Dan saya melihat bahawa semua ini tidak lain tak bukan seolah-olah ada satu gerakan yang dilakukan oleh kater-kater
mereka yang diberi kesempatan oleh kerajaan sebagai pengimport ataupun memperoleh AP atau mendapat permit sebagai pengimport yang diberikan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, mereka cuba mengambil kesempatan, mengambil laba yang menjerut kehidupan rakyat. Jadi sebab itu kita minta agar pegawai-pegawai di Kementerian Pertanian dan Industri Makanan turun ke lapangan kalau benar ada berlakunya kecurangan oleh mereka yang memiliki permit mengimport daging, mengimport ikan dan sebagainya. Bagi saya, tarik ajalah AP itu dan bukalah kepada orang ramai. Sebab dulu lagi pun saya dah bercakap, contohnya macam gula. Kita buka, berapa ramai orang nak import gula, biarlah orang nak import gula supaya ada persaingan. Tetapi kalau kartel ni memonopoli sesuatu barangan itu, maka harga itu mereka akan kawal. Ini bila monopoli selalunya, kalau kita saudara belajar, kalau saudara main monopoli di rumah pun, ramai yang bankrupt lah apabila ada pihak yang menguasai pasaran. Saudara, sebab itu kita mengharapkan agar Kementerian Pertanian dan Industri Makanan lebih serius. Bukan penguatkuasanya untuk tangkap orang, tak perlu. Pergi tengok kalau harga gula itu mahal, siapa pemborongnya, siapa yang mengimport, maka mereka yang diberi AP itu, tarik AP itu. Itu saja. Dan bukalah supaya lebih ramai lagi orang berpeluang untuk menjadi pengimport, memasuk makanan dan sebagainya. Tak perlu kita nak bising-bising. Tak perlu kita nak dakwa dan sebagainya. Tarik saja. Itulah pengajaran terbaik dan buka pada siapa sahaja. Saudara Ahmad Zaini, hujan saja yang turun. Betul. Barang naik, hujan saja yang turun. Saya tidak mahu bercakap lebih daripada itu. Bagi saya yang kita tuntut, kita bukan minta dia pergi denda dia orang, tak payah. Dah cakap berbuih nak kata denda, nak bagi bawa ke mahkamah dan sebagainya. Itu biar di sektor Kementerian Perdagangan dalam negeri dan hal pengguna yang penguatkuasanya harus bertindak, mengambil tindakan. Kerana kita ada mempunyai akta konsumer ataupun akta pengguna, akta mengawal pembeli-pembeli. Jadi kita ada kawalannya. Dan penguatkuasa di Kementerian Perdagangan dalam negeri dan hal pengguna, mereka mempunyai kuasa sepenuhnya. Seret kartel-kartel ni ke muka pengadilan. Dan gunakanlah akta yang sedia ada. Ini akta itu dah diwujudkan sejak 50 tahun dulu. Tahun 50 dah ada. Kenapa tidak dilaksanakan? Sebab itu saya mengatakan penguat kuasa harus bertindak melindungi rakyat. Bukan pula mereka pula bermahajalela seolah-olah mereka mengatasi rakyat. Ini masalah. Sebab itu kita minta bila penguat kuasa menjalankan operasi dan pegawai-pegawai dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah intip dari belakang. Jangan ada korupsi. Bila ada korupsi, maka matlamat tidak tercapai. Akta yang ada pun tak dapat digunakan. Penguatkuasa Kementerian Perdagangan dalam negeri dan haiwan pengguna, dia menguatkuasakan undang-undang, dia bawa akta Consumer Act tahun 50. Laksanakan. Dan waktu yang sama SPRM ikut dari belakang. Kalau mereka ada main kong kali kong, main kayu tiga, maka penguatkuasa itulah yang harus didenda. Ini baru caranya pelaksanaan. Saya cuma sekadar boleh memberi pandangan agar yang amat-amat Perdana Menteri, agar yang amat menteri-menteri semua dapat mendengar. Ini pandangan saya, bukan nak tunjuk pandai. Setelah saya fikir-fikirkan, kalau sekadar penguatkuasa hadir di lapangan, nak ambil tindakan macam mana? Kalau mereka ada juga pegawai, sebab saya nampak, tadi saya tak mau cerita lagi lah. Ada pula pegawai SPRM, ada katanya berlaku rompakan, melibatkan penguatkuasa. Penguatkuasa sendiri yang merompak, dia apa cerita pula? Tapi saya tak mau cerita lebih lah. Itu biarlah pihak berkuasa, kita ada polis diraja Malaysia, biar pihak polis menyiasat. Kita mempunyai pasukan polis yang terbaik. Tentulah permasalahan ini dapat dilaksanakan secara tuntas. Saudara? Jadi kita harapkan kepada Yang Amat Perdana Menteri, laksanakanlah janji untuk pengurangan barang. Tapi tempohnya sampai akhir tahunnya jauh sangat tu. Takkan sampai 2 minggu lagi. Rakyat nak makan apa Yang Amat? Kasihanilah rakyat. Arahkan. Penguatkuasa laksanakan. Kalau perlu diberi subsidi, berikanlah subsidi kepada pengimport-pengimport ini. Tapi kalau tak perlu, ambil tindakan, rampas AP permitnya. Kita menuntut mereka ini ditarik balik ataupun dirampas kebenaran itu.
Dan berikanlah kepada siapa saja yang mau berniaga secara jujur. Ini yang saya nampak. Sebab ramai saya dapat kawan-kawan tanya, boleh ke saya dapat permit? Saya kata ini terpulang pada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Permit itu dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, import daging, import sayur-sayuran, import ikan, ayam dan sebagainya. Mereka yang mengeluarkan permit itu. Bukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Jadi, bila Kementerian Pertanian dah keluarkan permit, dia kena ada follow up. Pegawai-pegawai penguatkuasanya kena ikut. Tahu alamat pengimport ini, di mana mereka berada, kartel-kartel ini berada, dilihat apakah berapa ini harga yang dia bawa masuk, berapa dia punya kos dan berapa harga itu diberi pada pemborong. Dan daripada pemborong pula, berapa pula diberi kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar borong, di pasar-pasar. Barulah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna ikut pula pemborong ini, kenapa harga tak ikut tuntas? Kenapa tidak diberi pada harga yang mahal kepada pengguna? Saya rasa kalau itu terlaksana dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah mengikut pegawai ini, saya rasa rakyat akan bahagia. Saya haraplah ini dapat terlaksana saudara. Kerana sekarang ni saya melihat bahawa dulu tahun 60-an, tahun 70-an dahulu, negara kita ada buku hijau. Selain daripada kita import, negara kita ada buku hijau. Kita ada setiap tuan tanah ataupun ini kawasan dipanggil kawasan terbiar. Kawasan tanah-tanah terbiar ini ditanam dengan macam-macam makanan. Tanaman kontang pun ada, saya teringat lagi sekitar tahun 70-an dahulu. Dan ada pula reban-reban ayam disediakan untuk kita anak-anak muda. Yang ini diusahakan oleh saudara Nordin daripada Perak. Jadi saya harap agar pihak kerajaan dapat membantu beliau dan sediakan tanah sebagaimana diminta oleh Dato' Habibul dalam buah bicara saya minggu lalu. Jangan pula tanah yang dah ada itu dirampas. Patut diberi lebih banyak lagi supaya anak-anak muda kita ni bergiat dalam bidang pertanian. Saudara. Sebab hari ini saya melihat sekarang ni satu masalah lagi. Iaitu kerana enggan untuk menanggung kerugian, maka penyewa, mereka yang punya rumah dan tempat tinggal, hari ini mereka sudah enggan untuk memberi sewa kepada penyewa. Kerana kebanyakan rumah-rumah yang mereka beri sewa lari tengah malam. Ini satu masalah. Kerana menurut seorang ejen harta tanah yang dikenali sebagai Zaki, dia berkata kebanyakan pemilik rumah sewa ketika ini telah membuat ketetapan bahawa mereka cuma hanya memberi sewa kediaman mereka hanya kepada penjawat awam. Jadi orang kerja swasta tak boleh, katanya. Jadi kerana itu ramai pemilik rumah yang takut keadaan rumah mereka, orang sewa rumah mereka tidak bayar. Itu keadaannya ya, saudara. Baik. Itu masalah rakyat. Dan nampak rakyat di Sabah ada lagi masalah. Saya ni tetap malam menceritakan masalah rakyat sajalah. Saudara. Hari ini di Sabah diberitakan bahawa pengeluaran sijil kelahiran tertangguh kerana katanya kertas yang digunakan untuk mencetak dokumen berhubung soal-soal kelahiran anak-anak, bayi-bayi tidak mencukupi. Itu kata pengarah Jabatan Pendaftaran Negeri Sabah, Saudara Khairul Aminus Kamarudin. Menurutnya, stok kertas sijil kelahiran JPN Sabah pada tahun ini adalah sebanyak 24,801 keping. Namun bekalannya terputus dan kehabisan stok pada bulan Oktober lalu. Ini masalah besar ni. Jadi soal pendaftaran ni very serious. Jadi saya mengharapkan agar Kementerian Dalam Negeri melihat permasalahan ini. Janganlah bekalan kertas-kertas ini tak cukup. Orang dah dapat anak, bahagia, gembira, tiba-tiba nak daftar tak boleh. Ini di Sabah. Kerana menurut beliau setakat ini sijil kelahiran yang tertangguh ataupun menunggu stok untuk cetakan adalah kira-kira 3,200 pemohon. Ramai saudara. Dan kelewatan pengeluaran sijil kelahiran berkenaan adalah disebabkan kekurangan bekalan sijil. Ekoran bekalan kertas yang digunakan adalah diimport daripada pengilang di China. Kenapa begitu? Kenapa mesti import daripada China? Kita pun ada kilang juga Malaysia. Berilah. Saya kadang-kadang saya pun tak faham lah. Apa macam ada satu masalah negara kita ni.
Banyak kilang-kilang percetakan yang ada, yang security printing, kenapa tak digunakan? Rupanya, jadi kelewatan bekalan kertas tiba di Malaysia disebabkan kejadian banjir di negara berkenaan baru-baru ini. Jadi, kerana kita import rupanya kertas-kertas yang mencetak tentang sijil kelahiran. Karenanya katanya Semakan mengesahkan bekalan kertas berkenaan sudah tiba di negara ini dan melepasi pemeriksaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia pada 6 Disember. Jadi itu kenyataan beliau. Bagaimanapun kita mengharapkan agar permasalahan ini dapatlah selesaikan. Kepada mereka yang mengalami masalah melangani masalah ini pendaftaran anak-anak, boleh berhubung dengan Pejabat Perkhidmatan Pelanggan JPN Negeri Sabah di talian 088 488 8300. 088 488 300 atau 088 488 301 ataupun 088 488 365. Ini untuk warga di Sabah, jika ada masalah boleh berhubung dengan Jabatan Perkhidmatan Pendaftaran Negara. Saudara, saya lega tengok bahawa menurut kenyataan Tan Sri Anwar Musa, dia kata bahawa 4 syarikat multinasional dalam rundingan akhir untuk membangunkan fasiliti perkhidmatan awan, iaitu pusat data. Kata Tan Sri Anwar Musa, kerajaan kini dalam fasa akhir dan Kementerian Kewangan memaklumkan satu rundingan sudah selesai, manakala 3 lagi hampir selesai untuk membolehkan syarikat antarabangsa terbabit membuat pelaburan yang lebih besar dalam sektor membangunkan fasiliti perkhidmatan berasaskan awan dan pusat data di negara ini. Cuma sekarang ni masalahnya, saudara, tiba-tiba saya melihat tuntutan Ketua Pergerakan Pemuda, Datuk Ashraf Wajidi. Beliau menyatakan bahawa Menteri Kewangan wajib menjelaskan kewajaran pelantikan syarikat yang tiada pengalaman dan infrastruktur untuk mengendalikan teknologi 5G dengan kos rancangan ringgit Malaysia 11 bilion ringgit. Besar ni, saudara. Ini dah boleh jadi skandal. Kerana Pergerakan Pemuda UMNO memandang serius tentang jawapan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia di Parlimen yang mendakwa bahawa Menteri Kewangan Tengku Zafrul telah melantik sebuah syarikat bernama DNB. Ini pun telah dilontarkan, disuarakan oleh Ketua Pembangkang syarikat DNB yang katanya tiada pengalaman dan infrastruktur untuk mengendalikan teknologi 5G dengan kos mencecah 11 bilion ringgit. Saya tak tahu, ini dapatan saya, saudara. Ini laporan yang saya terima. Jadi menurut Timbalan Menteri yang menjawab di Parlimen kemarin, pelantikan itu dibuat secara tiba-tiba tanpa perbincangan terlebih dahulu dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kenapa jadi begitu? Jadi apabila kita dipanggil oleh MOF untuk memberi kelulusan kepada DNB, kita tak bincang pun. Tiba-tiba MOF panggil, kena beri pula kepada DNB. Syarikat tu DNB. Ini jadi 2 persoalan besar yang diutarakan oleh Ketua Pergerakan Pemuda, iaitu pertama, bagaimana proses pelantikan sebuah syarikat yang adakah dikaji pengalamannya, adakah diadakan perbincangan dengan pihak kementerian yang bertanggungjawab untuk memastikan kesempurnaan pembangunan teknologi 5G. Ini negara kita sudah memasuki fasa 5G, saudara, supaya segala maklumat, data-data dapat sempurna dan kontraknya besar, berbilion ringgit. Yang kedua, bagaimana proses penilaian dan tender dibuat apabila ia melibatkan peruntukan besar, iaitu sebanyak sejumlah 11 bilion. Perlulah diperhalusi satu persatu. Jadi dikabarkan kos pada mulanya ialah 75 bilion. Kemudian meningkat akhirnya kata Datuk Ashraf boleh meningkat sampai ke tahap 20 bilion. Saya pun terkejut tengok begitu. Apakah ini akan wujud sebuah skandal? Jadi kalau kita lihat Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zaidi Zainul Abidin, dia kata pelantikan Digital Nasional Berhad untuk melaksanakan teknologi 5G di Malaysia diputuskan oleh Kementerian Kewangan, bukan Kementerian Penerangan dan Komunikasi.
Jadi menurutnya pelantikan itu buat tanpa perbincangan terlebih dahulu dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMMM. Itu kata dia di Parlimen. Jadi apabila dipanggil oleh MOF untuk memberi kelulusan kepada ADNB, kita tak bincang pun. Tiba-tiba MOF panggil, beri kepada syarikat sebut. Ini keadaannya. Saya tidak mahu terjebak dalam permasalahan sebut dan kita mengharapkan agar Kementerian Kewangan dapat memberi jawapan, dapat memperhalusi persoalan ini kerana ia dibangkitkan oleh timbalan menteri yang berkaitan di kementerian tersebut dan ia disonsong oleh pergerakan pemuda. Sebab kita kalau boleh kita tak mahu lagi adanya segala masalah dimasukkan di bawah kapet. Jika setiap tender itu mesti telus. Kita mahu sebuah kerajaan yang benar-benar berintegriti. Ini sebab kita harap perlu dibongkarkan. Jika segala kepincangan yang amat berhormat, Perdana Menteri juga harus mengarahkan. Mesti serius menyelesaikan masalah ini. Sebab kita tengok macam di sedikit tentang perkembangan politik di Sarawak, kita sedang menanti 18 hari bulan, hari ini dah 12 hari bulan, 6 hari lagi. Itu pilihan raya negeri Sarawak. Tiba-tiba saya tengok satu berita, Presiden Parti Bumi Kenyalang, iaitu Woon Lee Shan, dipercayai telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah hari ini. Menerusi dua video yang dikongsikan di Facebook, kira-kira jam 8 pagi tadi, calon Parti Bumi Kenyalang yang bertanding bagi kerusi Batu Lintang. Dia mendakwa beliau diberhentikan ketika memandu keretanya secara bersendirian dan beliau diiringi individu yang dipercayai pegawai penguatkuasa dengan seorang daripadanya menyerahkan notis kepadanya dan meminta beliau ke pejabat SPRM untuk disoal siasat. Jadi dalam satu lagi video, Woon berkata, saya ditahan SPRM, saya bersendirian, katanya. Jadi, Borneo Post melaporkan bahawa Woon sebagai berkata beliau diberhentikan di kawasan sekitar Taman Kenyalang. Kita tak berkisah, Alhamdulillah. Kalau benar ada kes, dia nak bertanding ke tak bertanding ke, teruskan. Kita harus mengucapkan tahniah kepada pihak SPRM yang jika ada kes, bawa seret mereka ke pengadilan. Tapi janganlah kerana politik. Kita mengharapkan sebab kerana dia bertanding sebagai parti yang menentang parti kerajaan, itu tak baiklah. Itu ugutan politik namanya. Bagaimanapun saudara, balik kita pada masihkah ada harapan. Saya terus terang saya katakan, saya mengucapkan tahniah kepada warga perwakilan UMNO bahagian Bangi petang tadi. Kerana mereka sepenuhnya mereka telah menyempurnakan persiagaan tahunannya tanpa sebarang kekecohan, malahan dalam sebuah keluarga yang cukup tenang dan damai. Dan agak menarik, di akhir majlis tersebut, seluruh warga perwakilan UMNO bahagian Bangi membuat pernyataan secara jelas dan lantang bahawa mereka menuntut agar diadakan pilihan raya terlebih dahulu sebelum pemilihan jawatan dalam UMNO. Jadi ini akar umbi yang menyuarakan. Jadi syabas kepada warga perwakilan UMNO bahagian Bangi yang dia bukan seorang, bukan dua, semua. Bila pengurusi tak kata setuju, setuju semua. Ada siapa tak setuju? Tak ada seorang pun yang mengatakan tak setuju. Malah lebih hebat lagi, warga perwakilan UMNO bahagian Bangi sebulat suara mahukan agar UMNO kali ini menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 bertanding secara solo tanpa muafakat nasional. Saya kena ingat, Bangi ini bahagiannya bagi saya lah antara terdiri daripada kalangan bijak pandai. Ramai mereka yang bertugas dan berkhidmat di pelbagai universiti. Jadi orang bijak-bijak tu di Bangi tu. Jadi saya ucapkan syabas atas keberanian dan yang paling penting, kesepaduan seluruh warga perwakilan UMNO bahagian Bangi. Syabas. Semoga, saya mengharapkan semoga ia menjadi contoh di bahagian-bahagian lain untuk berani menyatakan. Walaupun kita dapatan bahawa ada juga pihak-pihak yang berunding dengan perwakilan-perwakilan untuk mengutarakan supaya diadakan pemilihan lebih dulu. Pemilihan parti terlebih dahulu sebelum diadakan pilihan raya umum. Tapi ternyata gagal untuk mempengaruhi warga perwakilan UMNO bahagian Bangi. Syabas. Tak kisah, tak masyuk pun tak apa. Walaupun adalah ni, tak ada masyuk, it's okay. Inilah perjuangan UMNO, suci,
telus, dan inilah suara hati rakyat. Sebenarnya rakyat mahu diadakan segera pilihan raya umum. Dia tak mau tunggu-tunggu lagi dah. Jadi, dan sebagaimana pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO yang juga selaku pengerusi Barisan Nasional, beliau hadir di perasmian persidangan tahunan Parti MIC, iaitu Kerabat Barisan Nasional. Katanya semangat sekawan yang terbina dalam kalangan parti komponen Barisan Nasional sejak asas perubahannya terus mekar. Memanglah parti asas, iaitu UMNO, MCA dan MIC. Inilah asas awal yang terbina sejak 60 tahun lebih. Jadi menurut Datuk Seri Presiden katanya lumrah kancah politik sekali-sekala timbullah perkara yang menguji hubungan. Namun semangat kemuafakatan meleraikan segalanya. Matlamat kita adalah bersama. Nah, ini secara jelas dalam Barisan Nasional kerana kita memilih bahawa rakyat Malaysia dalam pilihan raya umum yang akan datang, kita harus bersatu padu dan menyatakan pendirian kita. Begitu juga MIC, Bangi, so begitu juga. Tapi yang seronoknya, saya dapat kiriman daripada portal media MH Daily yang melaporkan bahawa Datuk Seri Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal menghalang Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO untuk meneruskan tuntutan agar pilihan raya umum diadakan segera. Kabarnya bahawa ada orang perantaraan yang pergi berjumpa dengan Presiden UMNO, kata tak payahlah, tunggu dululah, biarlah selepas bulan 7, biarlah tahun 2022, hujung 22 tahun 23. Kerana sebenarnya parti-parti Melangkah pun tidak dalam keadaan persediaan. Sebab itu saya dengar tadi kenyataan daripada Tok Mat, dia kata kalau nak ada pemilihan parti UMNO pada paling awal pun bulan-bulan November tahun 2022. Artinya kalau pilihan raya umum diadakan lebih awal, itulah yang terbaik. Rakyat menuntut supaya diadakan pilihan raya umum segera sebab rakyat dah tak tahan dah. Ya, saudara, dalam keadaan begini, kabarnya bahawa matlamat Datuk Seri Anwar Ibrahim minta supaya Datuk Seri Zahid ini tidak meneruskan tuntutan supaya pilihan raya umum diadakan secepat mungkin, gagal. Sebab UMNO, Majlis Tinggi 2 kali bersidang, mesyuarat, menetapkan bahawa tuntutan UMNO adalah untuk diadakan pilihan raya sesegera mungkin. Begitu juga daripada akar umbi. Kita dengar laporan daripada UMNO daripada Gua Musang, UMNO di Ulu Langat, dah bersidang dan mereka juga menuntut. Serta UMNO di bahagian Wang Semaju, tak silap saya, untuk minta diadakan pilihan raya. Jadi untuk kita membawa usul, menarik sokongan pada Perdana Menteri ini tak sesuai. Sebab buat masa ini, Perdana Menteri adalah naib Presiden UMNO. Tapi bagaimanapun naib Presiden UMNO kena sedar, ahli akar umbi minta. Jadi apa salahnya untuk melaksanakan impian dan harapan ahli akar umbi. Jadi bagaimanapun saya tengok sekarang ni, sebab dalam Pakatan Harapan dah berbalah ni. Kerana kenyataan Datuk Samsul Iskandar, dia kata pemimpin DAP Johor Dr. Bu Cheng Hui digesa tampil membuat penjelasan mengenai dakwaannya bahawa sebahagian pemimpin DAP menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetuai blok pembangkang. Itu kata Samsul Iskandar Mat Hakin. Artinya dalam puak mereka dah berpecah. Dalam mereka berpecah, eloklah kita panggil pilihan raya segera. Tak perlu nak tunggu lama-lama. Jadi masalah sekarang ni, kita merasakan bahawa suasana sesuai untuk kita memanggil pilihan raya. Tambahan lagi pula 15 Disember bermulanya anak-anak muda berusia 18 tahun ke atas boleh mengundi. Serahkan negara ini pada pemikiran anak muda, pada pengundi. Jangan kita takut. Lagi kita derek, lagi kita tangguh pilihan raya ini, bertambah marah orang. Jadi begitu juga sekarang ni, apapun keputusan yang dibuat oleh mahkamah, saya melihat ini kenyataan daripada Datuk Nur Jazlan, iaitu sebagai timbalan pengurusi perhubungan UMNO Negeri Johor. Datuk Jazlan dia pula adalah sebagai ketua UMNO bahagian Pulai. Dia mengatakan dalam satu portal Astro Awani, dia kata UMNO Johor amat mengharapkan penglibatan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam membantu parti menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Meskipun ahli Parlimen Pekan itu sedang menghadapi
beberapa perbicaraan berhubung rasuah di mahkamah. Ini kenyataan beliau sebagai pimpinan UMNO Johor. Jadi walaupun mahkamah ada buat betul, tapi mereka mengharapkan agar Yang Berhormat Datuk Seri Najib dapat membantu Johor. Jadi Timbalan Ketua UMNO Johor, Datuk Nur Zazlan berkata, bekas Perdana Menteri itu dilihat masih mempunyai pengaruh dalam kalangan rakyat. Ini nyata bagi saya, ini realiti dari segi politik. Kemudian secara efektifnya sekarang katanya Datuk Seri Najib tak dapat bertanding PRU kerana keputusan Mahkamah Rayuan. Jadi saya masih berharap agar beliau walaupun mungkin tidak dapat mengambil bahagian dalam PRU, tapi beliau akan terus membantu parti daripada belakang. Saya melihat masih lagi isu Datuk Seri Najib. Ada perbalahan, ada pelbagai pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang kata tak boleh. Jadi Jabatan Peguam Negara kita mengharapkan agar satu kenyataan dikeluarkan. Apakah Datuk Seri Najib boleh tak boleh bertanding? Kerana menurut Peguam Muhammad Hanif Qatari, dia kata boleh. Kerana kes ini masih lagi di peringkat rayuan di Mahkamah Persekutuan. Kemudian kata pengamal ataupun pakar perlembagaan Syauqi dia kata tak boleh pula. Bagaimanapun, saya agak seronok melihat bahawa kenyataan pemimpin daripada Sabah, iaitu Datuk Rahman Dahlan. Dia kata Datuk Rahman Dahlan hari ini membuat kenyataan, dia kata semua pertimbangan dan segala pembuktian wajar dinilai oleh Mahkamah Persekutuan dalam perbicaraan kes Datuk Seri Najib Razak yang membabitkan sumbangan 40 juta dana SRC. Itu beliau sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk Rahman Dahlan turut menyebut pendedahan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia mengenai pembabitan beberapa individu besar membuktikan terdapat fakta yang jelas yang tidak boleh ditolak tepi begitu sahaja. Jadi Datuk Rahman meminta agar Mahkamah Persekutuan mempertimbangkan segala pembuktian mengenai kes Datuk Najib ini berhubung dengan kes SRC, termasuk hasil siasatan beberapa pemain utama dalam penyelewengan dana 1MDB. Ini suara hati mereka yang saya terima kasihlah kerana beliau pernah menjadi menteri waktu zaman Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri. Sebab itu yang saya katakan, inilah teman yang sejati. Orang susah masih lagi mau mempertahankan. Ini bukan sekadar melarikan diri. Saya cakap terus terang begitu keadaan saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni banyaklah perbalahan sama ada ini Datuk Seri Najib boleh tak boleh bertanding. Kita serahkan kepada kebijaksanaan mahkamah untuk mengendalikan kesnya. Saya melihat bahawa dalam keadaan begini, kenyataan Datuk Ismail Sabri, Yang Berhormat Perdana Menteri, bila dia kata semalam, sabar dulu, sebelum dibubarkan Parlimen, ini menimbulkan reaksi yang begitu banyak daripada rakyat. Warga cinta damai merasakan bahawa kenyataan tersebut, mereka tidaklah menyanggah secara tidak bersopan, tapi mereka menyanggah. Kerana rakyat mahukan agar pembubaran Parlimen segera dilakukan. Kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri minta supaya ada sokongan. Beliau boleh terus jadi Perdana Menteri, tak ada masalah. Bubar Parlimen pun beliau kekal sebagai Perdana Menteri. Saya tak dengar pula bahawa Presiden UMNO kata kalau bubar parti, kalau UMNO menang, maka Presiden UMNO jadi Perdana Menteri. Tak ada kenyataan pun. Beliau mahu meneruskan usaha untuk membersihkan dirinya. Jadi beliau akan membersihkan dirinya sebagai Presiden UMNO di mahkamah. Jadi Yang Berhormat Perdana Menteri tak perlu lagi nak minta sokongan, minta tempo, teruskan. Sekarang dalam keadaan sekarang ni kerana rakyat mahukan sebuah kerajaan yang benar-benar dominan. Sebab rakyat sekarang dah faham. Di seluruh negara, rakyat amat mengerti bahawa negara kita ini ditadbir oleh sebuah perkongsian kuasa yang rapuh. Adanya parti yang berniat bercita-cita mau menjanamkan UMNO. Duduk selonggok di situ. Sebab ada PBM, ada PAS, ada UMNO. Dan mereka ini kadang-kadang dilihat secara depan tu memanglah nampak baik. Tapi dalam baik itu ada makna. Jadi ketika selalu saya katakan, bila berjabat salam, tangan kanan menghulur salam, tangan kiri menyediakan kerambit atau pembelati untuk menusuk
ke dalam tubuh UMNO. Ini keadaannya, jadi rakyat dah faham. Jadi bagi saya, biarlah rakyat menentukan siapa yang mereka mahu. Yang terbaik saya harap agar Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri memikirkan secara mendalam, secara ikhlas. Parti Kampus, kita sediakan pilihan raya dulu. Usai pilihan raya, bermulai bulan November nanti, kata Tok Mat, kita tangani pula tentang kepimpinan dalam UMNO. Inilah yang terbaik yang harus dilakukan. Jadi jangan kadang-kadang kita meletakkan kepentingan diri kita saja. Siapa ni? Saudara Rali Nila, mana ada rakyat nak bubar parlimen? Jangan jual nama rakyat. Saudara Rafi Nifah ni, sila tengoklah. Sila tengok sendirilah. Saya tak boleh nak marah lah apa. Saya sendiri tengok apa yang diminta oleh rakyat yang ada dalam ini. Jangan kita nafikan, saudara. Saya tak pernah jual nama rakyat. Bagi saya ini tuntutan. Bila mereka hendak, so kenalah. Apa ada masalah adakan pilihan raya? Kita adakan pilihan raya, selesai masalah. Ini bukannya masalah kita nak minta yang bukan-bukan. Sebab masalah negara kita ni, kita mahu supaya negara kita ini ditadbir oleh sebuah parti yang dominan. Supaya senang membuat keputusan. Kalau tidak nanti Perdana Menteri dalam keadaan sukar. Kita faham. Bukan kita nak menolak Perdana Menteri. Tidak, jauh sekali untuk kita menolak Perdana Menteri. Sebab banyak parti di dunia ini yang tidak jadi Presiden Parti, jadi Perdana Menteri. Apa ada masalah? Jadi kalau saudara sayang pada Yang Berhormat Perdana Menteri, sepatutnya saudara berfikiran secara matang. Izinkanlah pilihan raya ini. Biarlah Yang Berhormat Perdana Menteri menjadi pemimpin pilihan raya. Tak semestinya jadi Perdana Menteri itu mesti jadi Presiden Parti. Presiden Parti soal lain. Soal pilihan raya soal negara. Parti is parti. Ya saudara, saya harap supaya kita dapat berlapang dada, berfikiran terbuka. Jangan sesekali kita menuduh itu dan ini. Saya tidak mengizinkan anda untuk berbicara satu benda itu dengan bahasa-bahasa yang tak baik. Sebab kesannya saya tengok ada yang menularkan kata-kata. Saya mengharapkan kita berbincang dengan baik, berfikir secara mendalam. Yang penting sekarang ni, suasana negara, sebab saya kata, saya amat bersimpati dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Sebab beliau mentadbir negara kerana adanya parti-parti yang tidak sehaluan. Jadi membuatkan beliau sukar untuk mengambil sesuatu keputusan. Jadi sebab itu, biarlah beliau selaku Perdana Menteri menjadi tonggak ataupun nakoda agar negara menjalankan pilihan raya umum. Soal Presiden Parti, kemudian lepas saja pilihan raya, ambillah siapa saja yang nak jadi Presiden ke, nak berlawan ke, terpulang, tak ada masalah. Dan saya tak pernah dengar pun mengatakan Datuk Seri Najib nak balik jadi Perdana Menteri, tak dengar. Saya tak dengar pula Datuk Seri Presiden UMNO mengatakan lepas pilihan raya ini dia jadi Perdana Menteri. Tak dengar, tak ada. Yang kita hendak supaya dalam keadaan sekarang ni, yang paling penting kestabilan politik. Bila negara itu stabil, parti mana-mana, tak kisahlah sama ada UMNO ke, sama ada PBM ke, sama ada PAS ke, atau PKR ke, siapa saja yang dipilih oleh rakyat, biarlah parti itu secara dominan menerajui negara ini agar kestabilan tercerna, maka dapatlah kita mentadbir negara itu, memberi keharmonian dan kemakmuran rakyat. Rakyat mendambakan suasana dipulihkan sebagaimana sebelum pilihan raya 14 dahulu. Kita mahu supaya suasana sebelum PRU 14 dulu dikembalikan, dipulihkan demi lestari kehidupan rakyat. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.